Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Masih lagi bercakap tentang Himpunan Selamatkan Malaysia 2.0 dan Himpunan NT Anwar, yang mana dianggap sebagai himpunan paling bodoh, himpunan paling badut, dan himpunan paling gagal di dunia. Kerana yang hadir 50 orang saja, dan lebih daripada itu, himpunan itu sebenarnya tidak membawakan hasrat Malaysia yang sebenar. Ia hanya untuk mengganggu kesejahteraan Malaysia, mengganggu kestabilan negara Malaysia, dan paling teruk sekali hanya mengganggu konsentrasi Anwar Ibrahim memimpin negara ini. Walau bagaimanapun, kita ucapkan tahniah syabas kepada Anwar Ibrahim kerana beliau begitu bijaksana sehingga apabila ditanya tentang himpunan itu, Anwar Ibrahim terkejut. Dia kata, ada ke? Tak apalah, kalau ada tak apalah, katanya. Bermaksud apapun yang mereka ingin lakukan tidak dapat mengganggu hasrat Anwar Ibrahim untuk terus membawa negara ini maju ke hadapan. Pagi ini aku nak kongsi dengan kamu semua. Sebenarnya apa yang boleh menyebabkan Anwar Ibrahim itu letak jawatan atau turun daripada jawatan beliau sebagai Perdana Menteri? Bolehkah himpunan-himpunan badut, himpunan bodoh seperti itu boleh menyebabkan Anwar Ibrahim tumbang atau letak jawatan? Bolehkah Anwar Ibrahim dengan adanya himpunan menuntut sini sana dengan aktivis yang entah apa-apa tu menyebabkan Anwar Ibrahim letak jawatan? Saudara, anda mengikuti himpunan tersebut, kalau anda lah yang mengikuti atau ada niat nak ikut, itu semua hanyalah satu perbuatan yang buang masa, tidak berfaedah dan betul-betul tidak akan dapat menyebabkan Anwar Ibrahim letak jawatan. Hal ini kerana hanya parlimen yang boleh menyebabkan Anwar Ibrahim letak jawatan. Yang mengikuti pula himpunan itu, yang mengepelai mastermind kepada himpunan itu pula, bukanlah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin besar di dalam mana-mana pakatan parti ataupun daripada pembangkang. Kita tidak dapat melihat kelibat orang-orang besar di sana seperti Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin Hasan, Wan Saiful pun tiada ikut himpunan itu. Kenapa mereka tidak ikut? Mereka tahu bahawa himpunan itu tidak akan dapat menyebabkan Anwar Ibrahim letak jawatan. Baik, saya nak kongsi dengan anda semua. Hanya ada dua cara Anwar Ibrahim boleh letak jawatan. Kalau sekadar himpunan-himpunan bodoh buang masa seperti itu, janganlah ikut, tak perlulah ikut. Itu tidak akan dapat menyebabkan Anwar Ibrahim letak jawatan. Itu confirm dan pasti 100%, 1000%. Cara pertama, Anwar Ibrahim boleh letak jawatan turun daripada takhta sebagai Perdana Menteri hanyalah melalui undian di parlimen yang dipanggil dua jenis. Undian tidak percaya atau undi percaya. Dua-duanya lebih kurang sama kerana dua-duanya memerlukan undi belah bahagi ataupun pengundian di Dewan Parlimen oleh semua ahli parlimen. Malangnya, ahli pembangkang seringkali kerugian baru-baru ini dalam undian belah bahagi menentukan Wan Faisal, Wan Ismail, Wan Ahmad Kamal mahu digantung. Usul gantung selama 6 bulan telah dibuat. Malangnya pembangkang tidak bersatu hati sehingga kehadiran mereka pun tidak ramai yang hadir. Sedangkan yang akan diundi itu melibatkan rakan mereka sendiri. Dan lebih daripada itu, itulah yang menyebabkan Wan Faisal kena gantung 6 bulan kerana tidak cukup undian daripada pihak pembangkang. Kemana mereka? Mereka ponteng, tak tahulah apa alasannya. Jadi, undi belah bahagi di parlimen melalui undi tidak percaya atau undi percayalah yang dapat menyebabkan Anwar Ibrahim letak jawatan. Walau bagaimanapun, itu juga adalah hampir mustahil berlaku di parlimen hari ini. Kerana kita tahu, Anwar Ibrahim ada tambahan sokongan yang sudah sah confirm, iaitu daripada 6 bekas ahli parlimen daripada Bersatu yang telah dipecat. Sekarang ini mereka confirm sudah jadi bebas.
Sekarang ini mereka pun sudah jadi bebas, dan silap-silap hari bulan mereka akan menyokong dan akan dipindahkan tempat duduk di bahagian kerajaan. Oleh sebab itulah, hampir mustahil Anwar Ibrahim akan kalah dalam undi tidak percaya atau undi percaya, karena Anwar Ibrahim memiliki sokongan lebih daripada 2/3 di parlimen. Jadi jangan mimpilah untuk mau membawa usul undi percaya itu. Anwar Ibrahim pada peringkat awal menjadi Perdana Menteri, beliau telah usulkan 1 kali. Bayangkan, ini Perdana Menteri di dunia yang kali pertama berani membawa usul tidak percaya di parlimen. Dia yang bawa sendiri untuk mau melihat sejauh mana berapa banyak sokongan yang beliau peroleh. Tahu apa? Yang jadi akhirnya hampir 1 dewan menyokong Anwar Ibrahim. Bikin malu sajalah kan. Lebih baik jangan bawa usul seperti itu. Kali kedua Anwar Ibrahim kata dia cabar lagi. Pembangkang sendiri yang membawa usul. Akhirnya apa jadi? Memalukan. Tiada yang mengundi. Tiada yang mengundi untuk, ada juga mengundi tapi tidak cukup undian. Kali ini, kalau nak buat lagi usul undi tidak percaya, betul-betul tak payahlah. Tak payahlah memalukan diri sendiri, nanti kena ludah di muka sendiri. Kena kalau dibawa juga memang confirm tak akan menang punyalah. Dan cara yang kedua yang boleh menyebabkan Anwar Ibrahim itu letak jawatan ialah melalui akuan bersumpah SD kepada yang di Pertuan Agong. Akuan bersumpah yang digunakan SD itu juga tidak boleh pakai lagi sekarang, sebab sudah ada akta anti lompat parti. SD sudah tidak dilayan. Kalaupun masih dilayan atau SD masih lagi boleh digunakan sebagai alat untuk mau menjatuhkan Anwar Ibrahim, minta ampun, minta maaf. Yang di Pertuan Agong, Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong kita yang ada sekarang ini, Baginda telah memberikan amaran awal-awal dulu. Kalau masih ingat, Baginda kata, cukup berpolitik sekali dalam 5 tahun. Kalau nak berpolitik, tunggulah pilihan raya, kata titah Baginda. Dan titah Baginda juga mengatakan bahwa Baginda lebih mengutamakan 33 juta rakyat Malaysia berbanding 222 ragam ahli parlimen. Baginda telah memberikan amaran tidak akan ada lagi episod jatuh menjatuhkan. Bermaksud, kalaupun ada SD, Baginda, Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, saya yakin Baginda tidak akan melayan perkara-perkara seperti itu. Jadi, akhirnya nanti apa? Tak ada harapan lah nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sia-sia saja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ada penganalisis politik bebas mengatakan, himpunan itu adalah himpunan yang paling bodoh sekali di dunia. Dia kata himpunan itu paling bodoh sekali karena menurutnya, walaupun mereka berhimpun 20 juta kali, walaupun mereka berhimpun tiap-tiap hari, mereka tidak akan mampu dapat apa-apa. Dengan kata lain, useless. Kerana himpunan yang boleh menyebabkan Anwar Ibrahim tumbang atau letak jawatan atau mengundurkan diri hanya satu. Himpunan di parlimen. Anwar Ibrahim hanya boleh letak jawatan melalui ahli-ahli parlimen, melalui sokongan undi tidak percaya ataupun sokongan undi percaya. Jadi siapapun yang berhimpun lepas ni tak payahlah anda ikut. Dorang bohong saja tu. Mana mungkin Anwar Ibrahim boleh letak jawatan dengan hanya 50 orang, 20 orang, 100 orang, 1000 orang, 50,000 orang. Tidak mungkin. Lihat, yang membuatkan letak jawatan kita sudah ada duluan. Pikir betul-betul sebelum anda ikut himpunan-himpunan bodoh seperti itu. Pikir dulu. Pertama, contoh yang paling mudah. Muhyiddin Yassin yang pernah letak jawatan sebagai Perdana Menteri di Malaysia hanya 2 orang. Pertama, Mahathir Mohamad. Yang kedua, Muhyiddin Yassin. Tun Mahathir letak jawatan kerana hilang kepercayaan, kerana hilang sokongan ahli parlimen. Silapnya Tun Mahathir ialah beliau serta-merta letak jawatan. Beliau tidak menuntut undi belah bahagi, undi sokongan, undi percaya di parlimen. Apa yang Tun Mahathir buat? Dia
terus letak jawatan. Dan paling menyakitkan hati ialah beliau tidak memberitahu tindakan itu, berbincang dulu dengan Pakatan Harapan kerajaan pada waktu itu. Dia terus letak jawatan. Itu sebabnya dia letak jawatan, bukan tuntutan himpunan-himpunan. Saya ulang sekali lagi, Tun Mahathir letak jawatan bukan karena tuntutan himpunan, tetapi kerana beliau yakin dia sudah tidak ada sokongan lagi daripada ahli parlimen. Itu baru boleh tumbang, bukan karena himpunan bodoh. Yang kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang kedua dalam sejarah Malaysia, Perdana Menteri yang letak jawatan. Apa yang menyebabkan beliau letak jawatan? Kerana beliau sudah kehilangan sokongan daripada rakan-rakan geng Langkah Sheraton beliau. Dia tahu dia sudah hilang sokongan apabila semua ahli parlimen Barisan Nasional menyatakan menyatakan bahawa mereka tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi apa yang Muhyiddin buat? Dia letak jawatan lah. Yang ini aku nak beritahu kepada anda semua. Tuntutan supaya Anwar Ibrahim letak jawatan melalui himpunan-himpunan macam itu adalah himpunan yang tiada guna sama sekali. Buatlah 20 kali kah, 1 juta kali kah, sampai kiamat pun tidak akan membuat Anwar Ibrahim letak jawatan. Bahkan silap-silap hari bulan itu akan menyebabkan mereka sendiri yang rugi. Dengan kata lain, mereka termakan diri sendiri. Tindakan itu makan tuan apabila orang akan mula benci. Dan apabila dibuat himpunan semalam dengan hadirnya 50 orang saja, orang mula kata, rupa-rupanya penyokong Perikatan Nasional ini bukan ramai pun. Yang hanya meramaikan naratif, yang hanya meramaikan itu adalah di media sosial. Sebenarnya yang betul-betul lah menyertai mereka ini dalam memburuk-burukkan kerajaan bukan ramai pun. Jadi kita sudah tahu yang memburuk-burukkan kerajaan itu lebih kurang dalam 50 orang saja. Tapi biasalah kan di dunia moden ini sekarang begitu mudahnya tersebar melalui media sosial. Media sosial paling cepat tersebar dan paling cepat memburukkan kerajaan. Jadi, saudara-saudara sekalian, berapa puluh tahun pun mereka buat himpunan itu tiada maknanya. Jadi dengan syur itu saya katakan begini, tak payahlah buat lagi himpunan, memalukan sajalah. Perkara yang paling penting sekali ialah kenapalah pemimpin-pemimpin besar Perikatan Nasional itu, paling tidak pun Muhyiddin lah, paling tidak pun Wan Faisal lah, kan? Wan Faisal lah yang join himpunan itu. Orang mungkin tahu, kalau mereka ikut, mereka tahu apa yang nak diperjuangkan, tiada apa-apa. Ini, itulah himpunan paling gagal di muka bumi, kerana tiada satu pun pemimpin besar dalam Perikatan Nasional yang ikut. Ikuti terus ulasan dalam channel ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini, bye-bye.